Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Syalila binti Muhammad Asyad dan rakan-rakan semua. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan berkaitan dengan tajuk komunikasi strategi dan peranan untuk mewujudkan komunikasi berkesan dalam organisasi. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya. Saya Muhammad Fakrul Ziman bin Alias, nombor metrik 266595. Seterusnya, Nik Mardi bin Muhammad Hasan, nombor metrik 26688. Seterusnya, Muhammad Zakwan bin Mokhtar, nombor metrik 266941. Dan akhir sekali, Nur Zanariah binti Muhammad Dahari, nombor metrik 266988. Saya akan membentangkan berkaitan dengan pengenalan terlebih dahulu. Pengenalan. Kepengurusan komunikasi merupakan aspek penting yang perlu dititik beratkan dalam tadbir urus sesebuah organisasi. Ini kerana kejayaan sesebuah organisasi bergantung pada sejauh mana mesej organisasi dapat disalurkan dan disampaikan dengan berkesan pada khalayak sasaran dengan membantu organisasi mencapai misi dan matlamat yang telah ditetapkan. Miller dan Barbaugh 2014 menerangkan komunikasi organisasi sebagai penting dalam memberikan gambaran keseluruhan tentang bagaimana sesebuah organisasi memaparkan imej dan kehadiran, mewujudkan suasana yang baik untuk pelaburan dan membentuk budaya organisasi yang dicirikan secara positif oleh khalayak mereka. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya untuk meneruskan pembentangan ini. Assalamualaikum, saya Muhammad Zakwan bin Mokhtar, metrik number 266941. Untuk bincangkan tentang isu yang berlaku dalam organisasi yang dikenal pasti. Prinsip-prinsipnya ialah saling mempercayai, berdialog dengan kaki tangan, berusaha untuk bersatu, bertindak balas terhadap sasaran, mesej yang relevan, masa dan tempat yang sesuai, saling memahami, menjelaskan tindakan dengan imej yang ingin disampaikan, mestilah berdasarkan hasil dan konsisten dalam membuat analisis, perancangan, pelaksanaan dan penilaian. Persaingan sengit dalam arus globalisasi menunjukkan bahawa adalah penting bagi organisasi untuk memikirkan strategi terbaik untuk menangani isu semasa, terutamanya yang bersifat dalaman. Kaitkan model komunikasi kepengurusan dengan isu atau permasalahan yang telah dikenal pasti dalam organisasi yang dipilih. Model Barrett ialah model andalan terbaik dalam perancangan strategik komunikasi dalam bentuk pemboleh upah dan fokus sepenuhnya kepada kaki tangan. Organisasi yang melaksanakan perubahan strategi komunikasi perlu menangani masalah yang timbul pada setiap peringkat, terutamanya semasa proses perubahan berserta kaedah yang betul. Satu strategi komunikasi yang direka adalah untuk menerangkan syarikat secara terbuka dan untuk mendapatkan kepercayaan pekerja dengan memberi notis awal di hadapan mereka untuk mendapatkan maklumat dari sumber lain. Pendekatan strategi komunikasi telah menjadi penting kerana trend di tempat kerja, globalisasi, pemahaman proses komunikasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Zanaria binti Muhammad Dahari, nombor metrik 266988. Okey, saya akan sambung untuk berkaitan dengan pandangan dan idea. Okey.
pandangan dan idea tentang bagaimana kemahiran dalam komunikasi kepengurusan dapat menangani permasalahan yang berkaitan dengan isu yang dikenal pasti. Pusat Sumber Komunikasi 2009 menyenaraikan 8 langkah-langkah perancangan dalam model komunikasi. Penilaian menyeluruh terhadap situasi semasa diikuti dengan menetapkan matlamat komunikasi yang boleh diukur, menetapkan matlamat membangunkan mesej kepada khalayak sasaran, memilih cara terbaik untuk menyampaikan mesej, mencipta pelan tindakan untuk menyampaikan mesej, membangunkan langkah yang boleh diambil tindakan dan terakhir sekali pelaksanaan rancangan itu. Cadangan untuk proses dan strategi komunikasi kepengurusan yang boleh dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan berkaitan dengan isu yang dikenal pasti. Kebanyakan pengurus mempersoalkan keberkesanan pemesejan orang awam. Persoalan yang sering ditimbulkan kepada orang masih tidak mengubah sikap walaupun banyak usaha untuk menyebarkan maklumat. Dipetik daripada kata-kata Rosli 2016. Menurut Rogers pula 1983, berdasarkan kitaran penyebaran pujukan yang mendalam melaksanakan perubahan tingkah laku, kitaran penyebaran, maklumat balas awam yang disasarkan terutamanya dalam konteks bahawa perubahan tingkah laku bergantung pada fasa kesedaran, minat, penilaian, eksperimen, penerimaan dan juga peneguhan. Kitaran pembiakan adalah jelas menunjukkan bahawa strategi komunikasi yang berkesan bukan sahaja bergantung kepada berapa banyak maklumat yang disebarkan, malah bergantung kepada pilihan medium komunikasi dan sejauh mana medium tersebut sesuai dengan kehendak dan keperluan penonton. Oleh itu, sasaran mesej harus ditetapkan supaya tumpuan dapat diberikan kepada khalayak sasaran untuk tujuan keberkesanan kempen. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulan daripada huraian di atas jelas menunjukkan bahawa komunikasi merupakan satu elemen amat penting dalam mencapai misi dan matlamat organisasi. Ini lebih-lebih lagi apabila organisasi terlibat dengan proses perubahan. Peranan pemimpin dan komunikasi menjadi pelengkap untuk membawa organisasi ke arah yang dihendaki. Pemimpin atau pengurus perlu memberi sokongan kepada apa jua aktiviti organisasi. Aktiviti sedemikian akan boleh berjalan dengan lancar sekiranya pemimpin atau pengurusan atasan boleh melaksanakan komunikasi strategik dengan baik. Komunikasi yang melibatkan perancangan pelaksanaan strategik yang teliti, betul dan penilaian berterusan perkara di atas komunikasi akan memudahkan organisasi untuk mengenal pasti masalah dan mengambil tindakan segera untuk menangani masalah tersebut sebelum ia menjadi lebih buruk.